Semua negara di dunia ini menggunakan haiwan untuk menggambarkan simbol bagi negara masing-masing. Di Malaysia pula, harimau belang digunakan sebagai simbol negara dan diletakkan pada jata negara, logo-logo badan-badan tertentu serta merupakan simbol dalam nama jolokan pasukan bola sepak kebangsaan kita. Bagaimanapun, beberapa negara tertentu mengambil pendekatan yang agak berbeza serta unik dalam menamakan simbol rasmi negara mereka dalam usaha membentuk identiti dan idea asas tentang masyarakat tersebut. Sekiranya anda meneliti bendera negara Bhutan, anda akan mendapati bendera negara tersebut dihiasi dengan seekor haiwan mitos dalam legenda mirip naga. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Cina, naga yang dinamakan sebagai Duk itu merupakan simbol rasmi negara tersebut. Duk mengikut kepercayaan masyarakat Bhutan dan juga Tibet adalah haiwan yang melindungi kekayaan negara mereka. Dipercayai menduduki kedudukan tertinggi antara semua naga, Duk mempunyai kuasa mengawal guru dan kilat. Oleh kerana cuaca di Bhutan mempunyai kadar berlakunya ribut petir yang kerap di sekitar kawasan benjaran Himalaya, orang Bhutan percaya itu adalah suara Duk sedang mengaum. Bagi menghormati kedudukan Duk dalam masyarakat mereka, walaupun secara rasmi negara Bhutan dikenali dengan namanya, dalam bahasa tempatan, penduduk negara itu memanggil negara mereka Duk Yui atau Tanah Duk. Selain itu, semua pemimpin tertinggi Bhutan dinamakan sebagai Duk Gailpo atau Raja Naga Petir. Masih mengekalkan tema haiwan mitologi, negara Scotland turut sama menggunakan haiwan yang hanya wujud dalam kisah-kisah dongeng, iaitu kuda unicorn. Sejarah bagaimana unicorn dipilih sebagai haiwan rasmi negara Eropah itu agak panjang usianya. Masyarakat Scotland sejak zaman dahulu lagi percaya bahawa unicorn membawa simbol kesucian selain daripada turut sama memaparkan kekuatan dan kuasa. Walau demikian, sebab sebenar mengapa unicorn dipilih berpunca daripada rasa marah orang Scotland pada orang England. Jadi unicorn yang dipercayai sebagai musuh utama haiwan singa, iaitu yang digunakan England, dipilih berdasarkan kepada kisah rakyat mereka. Simbol ini mula digunakan tentera mereka sekitar abad ke-12 sebelum unicorn diabadikan dalam siling-siling yang digunakan pada abad ke-15. Pada abad ke-17, selepas kedua-dua negara digabungkan di bawah pemerintahan Raja James, beliau mengubah jata tentera Scotland supaya memaparkan dua unicorn serentak, satu mewakili Scotland dan satu mewakili England. Secara rasmi, nama ayam jantan yang menjadi simbol kepada negara Perancis digelar sebagai Coq Gaulois atau ayam jantan Gallic. Simbol ayam jantan ini mula digunakan semasa berlakunya Revolusi Perancis, tetapi sudah menghiasi lonceng-lonceng gereja mereka. Orang Perancis percaya ayam jantan membawa sikap berani serta mempunyai sikap kepimpinan yang tinggi. Pada awalnya, pemilihan simbol ini berlaku secara tidak sengaja. Sebelum tertubuhnya negara Perancis lagi, masyarakat Perancis zaman dahulu dikenali sebagai orang Gaul atau Gallisus. Istilah Gallisus mempunyai bunyi yang mirip dengan Gallus yang merujuk kepada ayam jantan dalam bahasa Latin. Jadi, untuk menunjukkan taat setia mereka, orang Gaul memilih untuk menggunakan ayam jantan sebagai simbol mereka.
Simbol ayam itu menjadi semakin rapat dengan masyarakat Perancis ketika era zaman Renaissance, di mana pemerintahan Perancis berjaya disatukan dan ayam yang menjadi salah satu haiwan yang dipercayai suci dalam ajaran Kristian mula diangkat sebagai simbol penyatuan agama dan negara mereka. Dalam kisah rakyat masyarakat China, wujud satu haiwan berupa kuda bersayap yang dinamakan sebagai kolima, dan haiwan ini diangkat oleh negara Korea Utara sebagai lambang rasmi negara mereka yang sangat penting. Pada mulanya, simbol kolima digunakan oleh pemimpin pertama Korea Utara yang bernama Kim Sung, ayah kepada Kim Jong dan datuk kepada pemimpin Korea Utara sekarang iaitu Kim Jong. Sung mengasaskan gerakan Kolima pada tahun 1956 sebagai membantu menyatukan masyarakat negara tersebut dalam usaha membangunkan negara selepas melalui tempoh perang dengan jiran mereka iaitu Korea Selatan. Kolima kuda mistik itu dipilih sebagai simbol dan dijadikan slogan-slogan dalam membentuk ketukunan orang ramai, seterusnya membantu mempercepatkan pemulihan negara tersebut. Sekiranya anda dapat ke Pyongyang, anda akan mendapati banyak tugu-tugu kuda Kolima dibangunkan bagi mengingatkan rakyat Korea Utara tentang semangat di sebalik kuda terbang itu.